Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam pintar IPG KDRI. Baiklah, saya akan membentangkan berkenaan analisis keutuhan wacana dan kejelasan penyelesaian akademik yang telah berdasarkan artikel yang telah kami pilih. Baiklah, sebelum itu, eloknya saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada dua orang. Yang pertama, diri saya sendiri, Muhammad Faris Haikal bin Muhammad Fairuz, dan rakan seperjuangan saya, Muhammad Lutfi bin Karim. Baiklah, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri yang terdapat di dalam keutuhan wacana dan kejelasan penulisan. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, leksikal. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Yang keempat, fonologi. Yang kelima, koheren. Dan yang keenam, kohesi. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan wacana? Wacana merujuk kepada satu bentuk komunikasi lisan atau bertulis yang merangkumi satu idea atau satu topik tertentu. Dalam konteks bahasa dan komunikasi, wacana merupakan satu unit tekstual yang lebih besar daripada ayat atau perkataan tunggal. Ia merupakan rangkaian ayat yang membentuk satu keseluruhan dengan tujuan untuk menyampaikan maklumat, mempengaruhi atau dengan tujuan untuk berkomunikasi. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan koheren? Berdasarkan Kamus Dewan 2007, koheren dapat didefinisikan sebagai berhubungan, bersangkut paut, ada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Koheren dalam penulisan amat penting untuk memastikan sesuatu penulisan itu mudah difahami. Seterusnya, kita bergerak ke kohesi. Berdasarkan Kamus Dewan 2007, kohesi dapat didefinisikan sebagai kekuatan tarik-menarik antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul itu bertautan. Kohesi boleh difahami dengan perhubungan yang erat, perpaduan atau kejelekatan antara satu dengan yang lain. Baiklah. Artikel yang telah kami pilih ialah tajuknya Kesediaan Guru Bahasa Melayu Menengah Rendah Menjalankan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah atau PDPR, penulisan karangan. Jadi, apakah maksud keutuhan wacana? Keutuhan wacana dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berturutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Terdapat beberapa ciri yang digunakan sebagai panduan untuk menentukan keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Seterusnya, yang pertama adalah keutuhan semantik. Dalam keutuhan semantik, terdapat beberapa hubungan antara bahagian-bahagian wacana. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Yang ketiga, hubungan sebab dan hasil. Yang keempat, hubungan latar dan kesimpulan. Baiklah, mari kita lihat keutuhan semantik dari segi sebab dan akibat. Seperti yang telah saya warna huruf ataupun ayat yang saya warnakan dengan warna oranye merupakan sebab, iaitu pengumuman penularan COVID-19 dan pelaksanaan PKP. Frasa itu merujuk kepada sebab, manakala pada ayat yang telah diwarnakan dengan warna hijau merupakan akibat, iaitu telah menyebabkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengeluarkan satu surat siaran KPM bilangan 3 tahun 2020, garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akibat penularan jangkitan COVID-19. Jadi di sini menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat, yang mana sebab terdapat di permulaan ayat, manakala akibat
setelah ayat sebab. Baiklah, seterusnya kita bergerak ke keutamaan semantik, hubungan sebab dan tujuan. Berdasarkan contoh daripada artikel ini, sebab adalah ayat atau perkataan yang telah saya warnakan dengan warna merah, manakala tujuan ayat yang telah saya warnakan dengan warna biru. Jadi saya akan baca sebab. Surat siaran ini bertarikh 27 Mac 2020, manakala tujuan pula adalah bertujuan untuk memastikan aktiviti pembelajaran murid tidak terbantuk sepanjang tempoh PKP ini. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan hasil. Ayat yang telah saya warnakan dengan warna merah jambu merupakan sebab, manakala ayat yang telah diwarnakan dengan warna kelabu itu adalah hasil. Saya akan bacakan sebab terlebih dahulu. KPM telah mengusulkan PDPR sebagai langkah bagi masalah yang dihadapi dalam sektor pendidikan. Dan ayat hasil itu adalah pelaksanaan PDPR memberikan kelegaan kepada semua yang bimbang akan pembelajaran murid-murid akan terjejas. Baiklah, seterusnya kita bergerak ke keutuhan semantik dalam hubungan latar dan kesimpulan. Baiklah, latar adalah perkataan-perkataan yang telah saya warnakan dengan warna hijau, manakala kesimpulan adalah perkataan-perkataan yang telah saya warnakan dengan warna merah. Jadi contoh latar yang terdapat dalam artikel yang telah kami pilih adalah ada sebilangan murid yang tidak memberi kerjasama sepanjang PDPR. Mereka ini juga didapati tidak bersedia untuk belajar secara dalam talian. Dan kesimpulan pula, perkara sudah semestinya memberikan cabaran hebat kepada guru, terutamanya guru bahasa Melayu dalam mengajar penulisan karangan. Jadi ayat kesimpulan ini dibuat berdasarkan ayat latar yang terdapat sebelum ayat kesimpulan itu. Baiklah, itu sahaja. Seterusnya kita bergerak ke keutuhan leksikal. Apakah yang dapat didefinisikan dengan keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal ini bermaksud pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan. Dalam artikel yang telah kami pilih ini, terdapat 5 elemen keutuhan leksikal yang kami dapat kesan, iaitu antonim, yang kedua sinonim, seterusnya hiponim, yang keempat hiposim, dan terakhir sekali kolokasi. Kita bergerak ke antonim. Apakah yang dimaksudkan dengan antonim? Antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk, ejaan atau bunyi tetapi ia mempunyai makna yang berlawanan. Menurut Hussein Fatih 2016, antonim turut disebut sebagai posisi makna, iaitu konsep yang berlawanan untuk menunjukkan makna bertentangan. Sebagai contoh, frasa hidup segan, mati tak mahu. Perkataan hidup adalah berlawanan dengan mati. Adalah contoh yang telah kami kesan dalam artikel kami adalah contoh yang pertama, mudah sukar. Dalam ayat Cik Zanariah dan Fazilah 2011 menerangkan bahawa sesuatu pengajaran kaedah menulis karangan perlulah dimulakan dengan kemahiran yang mudah, kemudian beransur maju kepada yang sukar. Jadi perkataan mudah dan sukar ini bersifat berlawanan antara satu sama lain. Dan contoh yang kedua, contoh dalam dan luar. Dalam ayat, guru-guru diberi pilihan untuk melaksanakan PDPR sama ada secara dalam talian ataupun luar talian. Perkataan dalam dan luar itu adalah berlawanan antara satu sama lain. Seterusnya, kita bergerak ke elemen sinonim. Jadi sinonim ini merujuk kepada kata-kata atau frasa yang memiliki makna yang serupa atau mirip.
Secara mudahnya, sinonim adalah kata-kata yang biasa digunakan secara bergantian dalam konteks yang sama atau serupa tanpa mengubah makna dari perkataan tersebut. Contoh sinonim dalam bahasa Melayu adalah cepat dan pantas atau rumah dan kediaman. Contoh rumah dan kediaman ini membawa maksud yang sama, dan jika kita guna dalam ayat, perkataan rumah itu kita boleh ubah dengan kediaman. Sebagai contoh, rumah saya sangat besar atau kediaman saya sangat besar. Jadi ayat ini membawa maksud atau makna yang sama. Baiklah, contoh sinonim yang terdapat dalam artikel yang telah kami pilih adalah contoh pertama, efisien, berkesan. Dalam ayat, Abdullah tahun 2015 pula mengatakan bahawa pengajaran yang efisien akan berlaku sekiranya para guru sedar akan kemampuan dan penguasaan seseorang murid. Menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai kaedah utama dalam penyampaian PDP adalah sangat berkesan semasa peringkat pelaksanaan PKP. Jadi, perkataan efisien dan berkesan mempunyai makna yang sama dan ianya bersifat sinonim antara satu sama lain. Contoh yang kedua, nombor angka. Penganalisisan ini bertujuan untuk mendapatkan min konstruk yang terdapat dalam soal selidik yang disediakan. Min merupakan semua nombor dalam kumpulan data dibahagi dengan jumlah angka dalam kumpulan data. Jadi jika kita lihat pada ayat terakhir itu, perkataan nombor dan angka, jika kita ubah tempatnya, contoh kita letak angka pada tempat nombor dan perkataan nombor kita letak pada tempat angka. Jadi ayat dia akan berbunyi, min merupakan semua angka dalam kumpulan data dibahagi dengan jumlah nombor dalam kumpulan data. Jadi ianya masih menyampaikan makna ayat yang sama jika perkataan nombor dan angka ini kita tukarkan tempatnya. Baiklah, kita bergerak ke elemen seterusnya, iaitu elemen hiponim. Hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus menurut Faridah Nazir 2014. Contoh hiponim adalah buah-buahan. Hiponimnya termasuk apple, pisang, durian dan mangga. Contoh hiponim yang lain adalah perkataan haiwan. Hiponimnya termasuk kucing, anjing, gajah, zirafah dan lain-lain. Jadi, contoh hiponim yang terdapat dalam artikel yang kami pilih adalah dalam melaksanakan PDP hari ini, murid-murid memerlukan peranti berskrin. Contohnya komputer riba, komputer, telefon pintar atau tablet dalam tempoh tertentu dan tertakluk kepada tempoh layar yang telah ditetapkan secara standard. Frasa peranti berskrin merupakan hiponim yang melingkungi perkataan komputer riba, komputer, telefon pintar dan tablet. Seterusnya, kita pergi ke elemen kolokasi. Menurut Faridah Nazir 2014 juga, kolokasi merujuk kepada hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain dalam satu susunan. Faridah Nazir menyatakan kolokasi sebagai pengulangan yang melibatkan penggunaan sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. Contohnya, perkataan kopi sering dikaitkan dengan gula atau susu. Perkataan-perkataan tersebut sering digunakan bersama dalam konteks minuman kopi. Jadi, minuman kopi ini kita sering akan sebut perkataan gula atau susu. Jadi, contoh kolokasi yang terdapat dalam artikel kami adalah dalam ayat. Untuk meredakan suasana, KPM menyarankan agar kelas dalam talian dilaksanakan di seluruh negara, terutama untuk murid-murid yang menduduki peperiksaan awam seperti UPSR, PT3, SPM dan STPM. Akronim UPSR, PT3, SPM dan STPM ini mempunyai hubungan kewujudan antara satu sama lain dalam konteks pendidikan melalui perkataan peperiksaan awam. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya memberi peluang kepada rakan seperjuangan saya, Muhammad Lufi, untuk menerangkan lebih lanjut mengenai analisis kami. Baiklah, terima kasih saudara Faris Haikal atas penerangannya.
Sekarang saya akan menyambung bagi keutuhan fonologi. Baik, apakah keutuhan fonologi? Keutuhan fonologi ialah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Dalam wacana penulisan, unsur-unsur paralinguistik ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Contohnya, untuk meredakan suasana, KPM menyarankan agar kelas dalam talian dilaksanakan di seluruh negara, terutama untuk murid-murid yang akan menduduki peperiksaan awam seperti UPSR, PT3, SPM dan STPM. Dalam konstruk ini, dapat dilihat bahawa para responden memberi maklum balas yang seimbang antara kurang setuju dan setuju. Responden memberikan maklum balas kurang setuju untuk item 1, 7, 8, 9 dan 10, manakala memberikan maklum balas setuju untuk item 2. Baiklah, di dalam contoh yang saya telah baca tadi, kita dapat melihat kedudukan koma antara contoh-contoh peperiksaan awam, UPSR, PT3, SPM dan STPM di antara uh, di antara terma-terma yang telah disebutkan mempunyai koma. Seterusnya, kita bergerak kepada kejelasan penulisan. Kejelasan dalam penulisan wujud melalui penilaian keseluruhan organisasi. Kejelasan wujud melalui penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Baik, bagi nombor 1, penggunaan bahasa komunikatif yang formal dalam konteks penulisan komunikatif bersifat. Baik, saya akan membacakan contohnya. Pandemik COVID-19 telah meletakkan dunia dalam satu risiko yang sangat besar dan hal ini memberikan impak kepada penduduk dunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menyarankan agar semua masyarakat dunia duduk di rumah masing-masing dan hanya keluar sekiranya benar-benar mustahak. Penularan dengan begitu pantas tanpa sebarang tindakan mengawal pada awalnya telah menimbulkan pelbagai masalah. Kadar kematian dan jangkitan yang semakin meningkat mencetuskan panik dalam negara kita, khususnya dalam negara kita khususnya. Keadaan ini merupakan satu situasi baharu yang belum pernah dilalui oleh masyarakat Malaysia dan dunia sebelum ini. Baik, untuk bagi tulisan yang berwarna biru, ianya bermaksud untuk menyampaikan maksud kepada pembaca. Dan bagi tulisan hijau pula, bermaksud spesifik pada isi dan fakta dan juga mudah difahami. Kita bergerak kepada nombor 2, penulisan secara objektif. Okay, saya akan membacakan contohnya. Konsep pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR, merupakan akronim kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah. Mengikut Pelan Pembangunan Pendidik Malaysia 2013 sehingga 2025, setiap murid di negara kita mendapat akses kepada pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa depan. Oleh hal yang demikian, setiap murid di negara kita mempunyai hak untuk mendapat peluang mengikut pendidikan walaupun murid tersebut tidak dapat hadir ke sekolah. Razzi menyatakan bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian merupakan perkara baharu dalam kalangan guru, murid dan ibu bapa di negara kita sejak COVID-19 melanda. Ling Ming Yong menegaskan bahawa PDPR ialah kaedah pembelajaran di rumah dan bukannya di sekolah maupun kampus. Baik, dari contoh yang saya telah bacakan, kita dapat melihat penulisan ini tidak mengandungi elemen berkaitan emosi. Ia juga menggunakan perkataan yang serius. Ia juga fakta disokong dengan bukti yang kukuh. Seterusnya, ia menekankan perkara-perkara yang serius. Baik, bagi nombor 3, penulisan ayat yang jelas. Okay, baik. Pandemik COVID-19 meletakkan dunia dalam satu risiko yang sangat besar dan hal ini memberikan impak kepada semua penduduk dunia. Baik, ayat yang saya telah bacakan itu menunjukkan ayat topik. Ianya merupakan idea utama dan menyatakan persoalan yang dibincang dalam perenggan ini. Seterusnya,
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menyarankan agar semua masyarakat dunia duduk di rumah masing-masing dan hanya keluar sekiranya benar-benar mustahak. Penularan dengan begitu pantas tanpa sebarang tindakan mengawal pada awalnya telah menimbulkan pelbagai masalah kadar kematian dan jangkitan yang semakin meningkat, mencetuskan panik dalam negara kita khususnya. Keadaan ini merupakan satu situasi baru yang belum pernah dilalui oleh masyarakat Malaysia dan dunia sebelum ini. Ayat yang saya telah bacakan ini ialah ayat isi ataupun hujah. Ianya menyokong dan memperkukuh ayat topik dan mengandungi bukti. Baik, seterusnya, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Baik, saya akan membacakan contoh terlebih dahulu. Pengumuman penularan COVID-19 dan pelaksanaan PKP telah menyebabkan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, mengeluarkan satu surat siaran. KPM bilangan 3 tahun 2020, garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akibat penularan jangkitan COVID-19. Surat siaran ini bertarikh 27 Mac 2020 adalah bertujuan untuk memastikan aktiviti pembelajaran murid tidak terbantut sepanjang tempoh PKP ini. Sejajar dengan tujuan ini, guru-guru telah diarahkan untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah atau singkatannya PDPR. Guru-guru diberi pilihan untuk melaksanakan PDPR sama ada secara dalam talian ataupun luar talian. Sejajar dengan arahan KPM, guru bahasa Melayu, terutamanya guru menengah rendah, perlu mengadakan kelas untuk sesi pembelajaran penulisan karangan. Sememangnya pengajaran penulisan karangan memerlukan masa dan kaedah yang betul. Namun, kebanyakan guru bahasa Melayu berhadapan dengan pelbagai masalah ketika proses PDP dalam talian. Beliau juga menambah bahawa pelaksanaan kelas secara maya ini menyebabkan murid-murid kurang menumpukan fokus ketika sesi PDP berlangsung. Dipika dan Lapada et al. Berpendapat bahawa pelaksanaan PDPR secara dalam talian ini sesuatu yang agak sukar dilaksanakan kerana PDPR secara dalam talian memerlukan komunikasi dua hala antara guru dengan murid. Perkara ini sudah akan menggagalkan objektif PDP yang telah dirancang. Baik, daripada contoh yang saya telah bacakan, kita dapat melihat perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Baik, saya akan menerangkan koheren dalam penyelesaian akademik. Koheren dalam penyelesaian akademik merujuk kepada keselarasan atau konsistensi dalam penyusunan teks atau tulisan agar idea dan maklumat yang disampaikan mudah difahami dan mengikuti alur yang jelas. Untuk mencapai koheren dalam penulisan akademik, penulis perlu memastikan bahawa setiap ayat dan perenggan dihubungkan dengan baik. Topik yang dibincangkan secara berperingkat dan penggunaan kata serta frasa yang sesuai dalam konteks. Seterusnya, kohesif dalam penulisan akademik. Kohesif dalam penulisan akademik merujuk kepada cara penyusunan teks atau karangan untuk membuatnya tampak bersatu, terstruktur dan mudah dipahami. Hal ini mencakup penggunaan kata dan frasa yang tepat untuk menghubungkan idea-idea dan paragraf-paragraf sehingga pembaca dapat mengikut alur wacana dengan baik. Contoh penggunaan yang kohesif dalam penulisan akademik termasuk penggunaan kata penghubung, sinonim, pengulangan kata atau frasa yang konsisten, dan penggunaan referensi untuk merujuk kembali ke idea-idea sebelumnya. Kohesif membantu pembaca untuk mengikuti penjelasan yang disampaikan dalam teks secara logik dan teratur. Baik, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.